Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada muka surat 105 pada malam ini untuk membicarakan tentang contoh-contoh akhlak dalam Al-Quran. Setelah kita membicarakan berkaitan ciri-ciri sistem akhlak dalam Islam, yang mana ajaran akhlak dalam bentuk merupakan bentuk yang umum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang menyatakan tentang bagaimana kehidupan kita ini tidak boleh terpisah dengan akhlak. Akhlak itulah cerminan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW diutuskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan kita juga sangat senang dan sangat selesa apabila di persekitaran kita ini adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang baik akhlaknya, kan? Dan konteks akhlak ini sangat besar. Dan malam ini kita cuba menyusuri beberapa contoh-contoh, banyak contoh-contoh ini. Malam ini mungkin dalam 3-4 contoh begitulah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh-contoh akhlak dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan dalam kitab Usulul Dakwah ini ialah yang pertama, memenuhi janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaklah kamu menepati janji, sesungguhnya janji manusia itu diperiksa atas tentang janjinya. Manusia itu dihisap dia di atas tentang janjinya. Surah Al-Isra ayat 34. Jadi tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, ni salah satu ciri-ciri akhlak ni merangkumi pelbagai aspek kehidupan sebenarnya. Di antara contoh yang Allah nyatakan yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu taala dalam kitab ini ialah memenuhi janji. Ini selalu kita janji, kan? Janji kita kepada Allah ada juga, janji sesama manusia, kan? Jadi janji ini dia ciri-ciri bagi orang beriman. Siapa tuan-tuan di sini yang tak pernah berjanji? Cuba angkat tangan. Jangan Haji Kasim, kan? Semua orang pernah berjanji, kan? Nanti kalau you jadi isteri I akan jaga you seperti menatang minyak yang penuh. Tu orang cinta tu, kan? Apa yang you hendak I akan cuba penuhi, kan? Kalau dia mungkin bagilah I peluang sekali lagi, I janji. Wah, itu pasal orang moden lah, I lah, ayu kan? Semua orang pernah berjanji. Jadi janji ini, saya ulang balik, dia adalah ciri-ciri bagi orang-orang yang beriman, kan? Sebalik daripada janji itu mungkir. Dalam kita memenuhi janji, lawan bagi memenuhi janji adalah memungkiri janji. Ini mungkin saya, tuan-tuan semua mungkin pernah dalam hidup kita memungkiri janji. Tapi bukan memungkiri janji dengan sekadar menabur janji dan memang sengaja tak nak penuhi. Kan? Dia ada beberapa tahap juga janji ni. Ada orang berjanji, memang dia ikhlas nak berjanji dan nak penuhi janji itu, tetapi terhalang. Ada perkara-perkara yang menghalang dia untuk memenuhi janji dia. Kan? Contoh, kan? Ni nanti bulan 2 nanti, kan, ayah nak bawa ibu pergi umrah. Janji tu. Tiba-tiba rumah banjir, tenggelam air. Bukan tenggelam je dapur tenggelam, dengan rumah-rumah tenggelam, tinggal bumbung saja. Itu tak dapat nak tunaikan janji, kan? Sebab mungkin keperluan tu nak beli peralatan baru, apa semua habis dah, nak perabot-perabot, tilam, katil, apa semua dah rosak. Itu janji, tapi ada perkara yang membatasi janji itu, dia tidak dihukumkan berdosa.
Tapi kalau kita berjanji sekadar nak manis menanam tebu di tepi bibir, sekadar berjanji saja, tapi memang ada niat ke hati, entahlah aku ni saja je janji-janji ni kan, nak nedapkan mulut saja. Kalau itu dia berdosa. Walaupun dia belum tunai dan dia berjanji, tetapi niat ke hati dia tu tak ikhlas. Belum tentu lagi dia nak tunaikan janji. Sekadar menabur janji saja, contoh begitu, ini berdosa. Malah sebahagian pendapat ulama kata jatuh hukum haram. Sebab tu orang yang memungkiri janji termasuk dalam golongan munafik. Orang yang memungkiri janji dia termasuk dalam golongan munafik. Dalam satu hadis Nabi SAW, kan, Nabi sebut ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda munafik itu tiga. Iza haddasa kazabah. Apabila dia berkata, dia mungkir. Ini satu. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Bila dia minta maaf, wa iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata, dia dusta. Kan? Bila cakap, dusta. Ni mungkin saya pernah cakap dengan tuan-tuan ni. Masa saya mula-mula lapor diri dulu, selepas masuk JAKIM ni, JAKIM mantau saya dekat pusat serenti kan, pusat penagih dadah. Yang depan saya ni ada 450, 400 hingga 500 orang penagih dadah pada seluruh Malaysia. Bila saya lapor diri je, saya punya pengarah masa tu pusat serenti tu, Ustaz punya kawan-kawan ni semua penagih dadah, kata dia kan. Kalau mereka bercakap dengan Ustaz, 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Tu saya punya pengarah sebut kan. Orang Perak, dia tu orang Perak, Haji Mahdi. 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Saya kata kan, saya baru belum berjumpa lagi dengan pelatih-pelatih tu, sebab baru lapor diri. 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Ni kan. Jadi rupa-rupanya memang tabiat kan, dan jadi kebiasaan. Ataupun jangan tuan-tuan, ni akhlak. Kita pun orang yang semayang ni, kalau kita mungkin cakap berdusta, Allahu akbar, buruk sangatlah. Buruk sangatlah akhlak kita. Iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata, dia dusta. Sama ada dia berkata itu dengan gurauan yang menyebabkan orang percaya di atas gurauan dia itu, dia dusta, ataupun memang hidup dia berdalih, berdusta, saya cakap memang berdusta. Itu memang confirm munafik lah kan. Contoh begitu. Jadi apabila dia berkata, dia berdusta, ini tanda-tanda munafik. Tanda-tanda munafik. Kalau kita ni tabiat kita begitu, bila cakap dengan isteri, dengan anak-anak kan, selalu saja bercakap tu bohong je kan. Kita jangan ikut cerita Piramli kan, yang kalau isteri pertama merajuk, pergi rumah isteri kedua. Kalau isteri kedua merajuk, pergi rumah ketiga. Kalau tiga-tiga merajuk, anak kahwin 4, kata dia kan. Jadi dia bohong cakap bini. Ni ada pun banyak sangat lah kat Segamat ni. 3 tahun ni saya duduk sini, ramai sangat orang kahwin dia bohong dengan isteri dia. Isteri dia tak tahu yang dia kahwin 1, kahwin 2, kahwin kedua, kahwin ketiga. Hebat kan. Ni ilmu apa dia tuntut ni, kena belajar dengan dia kan. Tapi jangan belajar ilmu membohong tu. Ilmu membohong jangan belajar. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT sama. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji ni kan, apabila dia berjanji, dia mungkir. Janjimu mungkir. Tabur janji, cakap apa-apa semua kan, gunung, bintang, langit, bulan, semua sebut, tapi sekadar nak menyedapkan saja. Memang tidak ada tujuan dia untuk memenuhi janji kan. Tu itu baru manifesto, bukan janji, kata dia kan. Ini bukan. Itu orang-orang politik itu kita jangan ikut sangat perangai mereka. Kita nak akhlak yang ikut Nabi SAW kan. Jangan kita suka-suka berjanji dengan isteri, dengan anak-anak, dengan sahabat handai, dengan rakan. Kalau kita, contoh kita bos ni kan, kita selalu nak janji-janji kerana anak-anak buah kita dah berbagai-bagai, sedangkan belum tentu lagi kemampuan kita untuk menunaikan janji itu kan. Maka jangan takut kita terjebak dalam sifat-sifat tanda-tanda munafik.
Yang akhir kata Nabi, ayatul munafiqun salasun ialah wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat. Ini banyak orang ni kan. Beri amanah dia jadi imam, dia khianat pada jawatan imam dia. Beri amanah dia pada Bilal, dia khianat pada jawatan Bilal dia. Ini cerita orang masjid je. Tapi bukan Pak Bilal kita ni lah kan. Ini contoh, Pak Bilal jangan terasa. Kan? Contoh, bila beri amanah dia sebagai pengurusi masjid, dia khianat pada jawatan dia. Waliazubillah. Ini saya tak nak cerita lagi jawatan-jawatan lain. Ini jawatan yang institusi masjid kan. Dia diberi amanah sebagai pengarah jabatan agama negeri kan. Dia menggunakan kuasa dia untuk menyeleweng apa guna kuasa dia. Dia khianat. Walaupun tidak dibuktikan di mahkamah dia khianat. Kan macam-macam orang sekarang tuan-tuan kan boleh berselindung sana berselindung sini dan sebagainya sehingga orang tak nampak dia tu mengkhianati kerja dia. Tetapi takkan dia nak bohong dengan Allah. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 105, kata Allah apa? Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Amalah tu kan boleh diistilahkan beramal ataupun bekerjalah kamu. Fasayarallah, Allah akan melihat. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat kerja-kerja amal-amal kamu dan rasul-rasulnya dan orang-orang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Nak nyebut kat mana kita kat dunia ni? Kat akhirat tetap jumpa Allah. Contoh kan, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dikhabarkan dengan apa yang kamu buat. Kan, buku-buku amalan dapat tangan kanan, alhamdulillah. Dapat tangan kiri, dicampaknya buku tu, buku amalan yang ada dekat bahu kita ni, Raqibun Atid ni tuan-tuan kan. Siapa tak percaya ramai-ramai ni ada Raqibun Atid dekat bahu dia, bahu kanan bahu kiri. Siapa yang tak percaya boleh keluar daripada masjid ni. Dia bukan mengalau, tidak. Tapi itu keadaannya. Maka kalau orang beriman, dia percaya ada Raqibun Atid yang mencatat amalan-amalan baik dan buruk dia kan. Mana mungkin dia nak lakukan perkara-perkara yang jahat, sedang kematian menanti saat dia bila masa saja. Kita tak tahu ni kan. Semua orang depan saya ni, termasuk saya yang bercakap ni, tak tahu bila kita mati. Tu saya dekat yang lepas, minggu lepas ni, hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Selasa ada Cikgu Syahrudin Kampung Jawa meninggal kan. Masih lagi berkhidmat setahun lagi nak pencen. Hari Isnin tu kebetulan saya tak kenal pun dia, tapi saya ziarah naik Wat kan. Jumpa, apa khabar? Saya pun tak tahu yang dia tu cikgu. Apa khabar Haji? Macam ginilah orang sakit. Dia tengah makan ni. Dia tengah makan. Okey ke rasa makan tu? Saya kata saja. Okey lah, orang sakit macam saya ni, kata dia kan. Sedap lah ni, kata dia. Rancak berbual dengan saya. Kebetulan sebelah katil dia tu kawan satu umur dengan dia, satu guru dengan dia, sama guru juga kan. Duduk sebelah katil dia, berbual sedap, rancak berbual tuan-tuan. Hari Selasa pagi dia meninggal, orang katil sebelah pun tak sadar. Dia meninggal tu orang katil sebelah dia, kawan dia tu sebelah pun tak sadar. Tahu-tahu dengar orang baca Yasin je, dia ingat dia macam mimpi ke apa. Rupanya meninggal lah hamba Allah sebelah tu. Allahumma salli ala Muhammad kan. Minggu ni saya jumpa dua orang macam tu. Satu lagi tu dia Asma, orang Fedah Cempelak kan. Pun tak kenal juga, tapi ziarah, jumpa, berbual. Hari yang kedua saya jumpa dia tu, dah siap kemas-kemas barang nak balik dah. Boleh balik dah hari ni, kata dia kan. Malam Jumaat tu dia meninggal. Saya jumpa hari Khamis tu, malam Jumaat tu dia meninggal. Allah nak pilih dia meninggal pada malam Syahidul Ayyam
Ini tuan-tuan yang mati Allah SWT. Maka tak semestinya orang sihat ni dia hidup panjang umur, tak tahu. Kadang-kadang mati, wallahu alam. Yang sakit tak mati-mati, hidup. Ni keadaan ni. Tapi masalah kita, bila kita mati, kita bawa amal, bukan kita bawa harta. Jadi kalau kita jadi seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini, kita sifat akhlak itu memenuhi janji, tapi banyak benda yang kita mungkir, banyak amanah yang kita khianat. Ya Allah, apa kita nak jawab? Sebab tu kisah Sa'labah, tentu kalau ingat sahabat Nabi SAW ini, Al-Ansari, Sa'labah bin Hatib Al-Ansari, orang Madinah kan, dia selalu minta dengan Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku kaya ya Rasulullah, kata dia kan, doakanlah aku kaya ya Rasulullah, kalau aku kaya ya Rasulullah kan, aku akan tolong orang-orang susah. Aku akan tolong orang-orang yang susah, bantu mana yang untuk agama Allah ni, aku akan bantu. Nabi berat nak doakan dia kan, tapi dia nampak sungguh-sungguh minta Nabi doakan juga. Kaya dia kan, hasil ternakan dia apa semua menjadi. Tapi bila dah kaya kan, dah mula jarang nampak sembahyang berjemaah. Atas alasan binatang kambing ternak dah semakin membiak, sibuk. Sehingga sampai satu tahap Allah uji dia tak mau bayar zakat kerana kekayaan yang melimpah pada dia. Nabi tak nak doakan, tapi oleh kerana dia minta, Nabi nak jadikan pengajaran kepada kita ini. Janji dia dengan Nabi macam mana? Sa'labah ni dulu janji macam-macam janji, tetapi bila dia dah kaya, Allah bagi kurniaan kaya, maka dia mungkir janji dia dengan Nabi SAW. Waliyazubillah. Kita pun ada janji dengan Allah. Kita pun ada janji dengan Allah kan. Terutama orang-orang selalu, saya kalau bawa awak umrah, ni apa nak janji ni dengan Tuhan ni dekat tempat mustajab. Saja dia tanya kan, apa nak buat janji? Kita banyak dia, ya Allah, kalau Engkau kurniakan aku isteri yang ramai, ya Allah, aku akan berlaku adil. Contoh, doa dekat Jabal Rahmah nak minta 2-3 isteri. Banyak lagi doa itu yang dimintanya. Contoh, ni tuan-tuan tak pernah cerita kan, ada orang macam tu, pergi doa-doa tempat mustajab, dekat Multazam, dekat pintu Kaabah, dekat cucur rumah, tempat mustajab doa tu, nampak Kaabah berdoa, macam-macam doa dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang nak berhenti merokok, ya Allah, berilah aku kekuatan nak berhenti rokok, ya Allah. Kalau aku berhenti rokok, ya Allah, aku akan gunakan duit-duit yang aku merokok satu hari 3 kotak tu, ya Allah, duit-duit tu aku nak buat gini, nak buat tu. Minta dengan Allah, nangis-nangis kan. Turun kapal terbang, selang 3 hari duduk kat dengan kawan-kawan, jumpa balik kakak ngetih, ambil lagi po kan. Janji dengan Allah. Janji tu dengan Allah. Tuan-tuan, contohlah, ini bagi contoh je kan. Kita ni lagi banyak janji kita dengan Allah, kita mungkin dengan Allah SWT. Cuma Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Kita pun taubat, minta ampun dosa dengan Allah kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Ni janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagai-bagai janji dengan manusia. Maka akhlak Islam itu memenuhi janji. Maka kalau kita nak berkawan, nak bersahabat, carilah sahabat-sahabat yang mereka bukan jenis orang yang memungkiri janji, yang memenuhi janji. Baik, satu. Adabnya pula dalam Islam, Nabi ajar, Nabi ni contohkan akhlak yang baik. Kalau kamu berjanji kan, yelah, semua orang berjanji kan, berjanji meletakkan satu harapan yang baik, maka iringkanlah janji kamu itu dengan kalimah insya-Allah. Tu contohnya, sertakan dengan kalimah insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa halangan-halangan yang mendatang. Semua sekali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah janji. Tuan-tuan, kalau pilih saya jadi YB kat kawasan ini, saya janji dengan tuan-tuan, jalan raya semua double.
double layer. Kan? Ni macam kapet ni, kita ada layer bawah kan. Kat jalan raya lembut tuan-tuan. Tuan-tuan jatuh tak sakit pun. Janji sedap tuan-tuan kan. Kita pun terpesona. Wah, inilah satu-satunya bakal YB yang janji jalan raya lembut tak keras. Padahal hati dia lebih keras daripada jalan raya itu. Waliyazubillah. Ni contoh kan, keadaan macam tu. Selesai. Ini jadi kalau kita berjanji dengan isi dan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita, jangan lupa sertai dia dengan insya-Allah. Ini adab dia. Dalam kita beradab, berakhlak, memenuhi janji, dalam memenuhi janji itu ada lagi akhlak lagi dalam Islam. Cantik sangat Islam ni, iaitu apa dia? Insya-Allah. Ya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar pun janji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nazar. Siapa pernah bernazar? Ni bukan nama dia Nazar tau. Nazaruddin ke bukan? Siapa yang pernah bernazar? Ada orang bernazar dengan saya, Ustaz. Saya bernazar, Ustaz. Kan, saya nak sponsor kapet surau, kata dia. Tolong hitung berapa keluasan dan harga kapet tu ikut Ustaz lah. Ustaz nak letak berapa harga. Saya nazar, saya tak kisah berapa. Wah, sedap dia. Kan? Nazar. Bila dia bernazar, maka dia kena tunaikan. Nazar-nazar yang baik, bukan nazar yang jahat. Kalau nazar yang berbentuk maksiat dan dosa, boleh abaikan. Tapi nazar-nazar yang berbentuk kebaikan, untuk kebaikan agama dia dan kebaikan orang lain, maka wajib dia tu tunaikan. Nazar pun termasuk salah satu janji. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang pertama. Panjang lagi nak cerita ni tuan-tuan kan. Tapi banyak lagi contoh-contoh akhlak ini yang kita kena lalui. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larangan mengatakan sesuatu yang belum diketahui. Ini akhlak yang ada dalam Al-Quran tau. Larangan mengatakan sesuatu yang belum diketahui. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, jangan engkau turut apa-apa yang tiada engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu masing-masing akan dipersoalkan. Ni maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia ialah jangan kita berbicara, bercakap, mengulas, komen dan sebagainya tanpa pengetahuan. Ini jadi masalah kita pada hari ini. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, dia menyatakan punca perselisihan dan perpecahan umat dalam masyarakat kita hari ini antaranya ialah kita memberi peluang kepada orang berkata-kata dalam sesuatu perkara yang bukan bidang dia. Maka yang kita-kita ni yang tak tahu, yang jahil ini pun mendengar dan menjadikan dia sebagai satu panduan ikutan. Maka berpecah masyarakat, berselisih, bergaduh, bertelingkah kan dalam masyarakat. Sedangkan kita ni dalam masyarakat Islam ni, kita ni selalu saya sebut, kita ni dalam masyarakat Islam ni, tuan-tuan yang sembahyang kat masjid ni, kalau nak dibezakan antara persamaan dan perbezaan, mana banyak? Banyak sama ke banyak beza? Macam Pak Bilal. Pak Bilal ni orang anak Jati Seramat kan? Bukan? Oh, tempat kan? Orang anak Jati Johor. Mana orang anak Jati Seramat? Oh, depan ni. Kan? Ni orang muda nak tanya orang tua-tua, orang lama-lama. Siapa anak Jati Seramat ni kan? Tuan-tuan lama dah hidup, ayah-ayah saya depan saya ni kan? Kita sesama Islam ni dekat dalam Seramat ni walau apa pun perbezaan, contoh saya sebut perbezaan politik, perbezaan bangsa kan, perbezaan keturunan contoh, nak bandingkan persamaan dengan perbezaan, mana lebih banyak? Tak cikgu, banyak beza ke banyak sama? Banyak beza? Banyak beza? Tak betul tu.
Kalau kita nak beza, saya sebut ni tuan-tuan kan, kalau kita nak beza antara kita semua ni kan, antara persamaan dengan perbezaan, banyak sama kita ni daripada beza. Banyak sama kita daripada berbeza. Kalau nak kata kita berbeza, kita mungkin berbeza dari sudut keluarga. Beza keluarga. Mungkin akan datang anak cucu kita berbesan, berkahwin, jadi keluarga kita. Beza daripada sudut mungkin keturunan. Orang tu Jawa, Banjar, apa lagi, Melayu, Bugis, Iban, Kadazan, Murut, Malanau, sebagainya, Bidayu kan. Itu berbeza daripada bangsa. Beza daripada bahasa, mungkin sebab dia tu Cina, yang tu India, yang itu Melayu, itu bangsa kan. Beza. Tak banyak kalau nak ikutkan perbezaan, tapi persamaan kita banyak sebenarnya. Cuma kita tak pernah mungkin mencari persamaan itu. Yang kita nampak perbezaan. Sama kita ni, kalau dari sudut Islam ni sama kita, ya Allah tuan-tuan, kita mengucap kalimah syahadah yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang beza? Angkat tangan. Ni dalam masjid ni, siapa yang beza kalimah syahadah? Ini Syiah selalu beza kalimah syahadah dia. Siapa yang beza? Ada berani? Sebab duduk belakang-belakang tembok ni, saya tak berapa nampak sangat kan. Ada yang beza? La ilaha illallah tu kita semayang. Kita semayang tu menghadap kiblat yang sama. Allahu Akbar. Ada siapa orang Islam yang semayang sebut Allah Maha Besar? Allah Maha Besar. Ada? Orang sekamat pernah jumpa? Tak ada kan? Sama. Kita sama. Kita tak pernah tengok itu sama. Tapi itu sama tu. Titik persamaan yang paling besar. Nabi kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kita sama, Al-Quran daripada Al-Fatihah, bermula Al-Fatihah dan ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Sama kan? Warna rambut kita majoriti sama. Kalau ada pun mungkin dah berumur sikit, macam Haji Amir tu kan, Cik Amir belakang tu dah beruban dah sikit dah, putih lah rambut dia kan. Macam ayah saya tu dah beruban dah itu. Tapi asal kita rambut hitam. Sama. Banyak sama tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kan, sebab daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm kan. Jangan engkau turut apa-apa yang engkau tidak ketahui tentang dia. Maksudnya jangan kita bercerita tentang benda yang kita tak tahu. Mengomen lah masalah ni kan. Ada apa isu kan, isu ketua SPRM sekarang ni terbabit dengan saham dia. Kita punya ngulas dekat kedai kopi, kedai teh kita, ya Allah, macam kita hakim. Sedangkan kita tak tahu kedudukan sebenar cerita tu. Kita tak tahu cerita sebenar kan. Kita komen budak yang kena mandikan dekat masjid sebab mencuri, kena mandi dalam tong jenazah. Bukan tuan-tuan je komen, ustaz-ustazah pun komen juga kan. Tak patutlah gitulah gini. Sedangkan setiap hadis Nabi, setiap ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Ada sebab dia, ada sebab dia kan. Kita pun komen sedap kita je. Orang pun dengar komen kita tu 1,000, 1K, 2K, 3K kan, yang follow kita tu. Rupanya keadaan sebenarnya tak betul. Macam mana? Contoh. Ni contoh. Sebab itu At-Tabari, Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala, kalau tuan-tuan buka tafsir Tabari, dia menafsirkan wala takfu itu. Wala takfu tu, jangan engkau turut apa-apa yang kau tak tahu tu. Wala takfu itu dengan dua pandangan para ulama. Yang pertama kata dia, maksud wala takfu itu jangan berbicara sesuatu yang kamu tidak ketahui asal usul cerita dia. Walaupun orang minta komen, terkomen sikit kan, no komen, senang, habis cerita. Komen sikit, saya punya pandangan gini. Saya rasa tak setuju lah, apa dia cerita panjang. Orang minta komen sikit, dia hurai dia panjang berjela kan. Sampai tahap wartawan terpaksa cut contoh itu kan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad.
Kata Imam Tabari, wala takfu itu jangan kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak ketahui. Maksud wala takfu, tuan-tuan balik nanti buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Kan? Ada masa buka? Ada masa buka Quran? Senyap je ni. Assalamualaikum. Jangan kata tak ada masa buka Al-Quran, tuan-tuan. Saya selalu dah siap mana-mana kuliah. Jangan kita sebagai orang Islam beriman ni, yang semayang kat masjid ni, jangan kata tak ada masa nak buka Al-Quran. Esok dekat akhirat Al-Quran tak ada masa nak bagi syafaat pada kita. Waliyazubillah. Kan? Balik rumah buka surah Al-Quran. Sebab tu dulu saya sebut, tuan-tuan balik rumah kalau sempat, ada orang tegur, ada ulama, orang alim tegur saya, ustaz tak boleh cakap ustaz kalau sempat. Al-Quran bukan kalau sempat, Al-Quran wajib baca. Ambil ruang mana sekalipun. Lepas tu saya ubah. Bukan tuan-tuan balik rumah kalau sempat, tak ada. Tuan-tuan balik rumah buka Quran. Dia macam bentuk arahan, tapi sebenarnya memang kewajipan. Buka Quran surah Al-Isra, tengok baca wala taqfu ma laisa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana ma'annahu mas'ula. Allah Ta'ala sebut itu. Kata At-Tabari dalam tafsir dia kata wala taqfu itu jangan kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak ketahui. Satu. Yang kedua, jangan kamu menuduh seseorang atas sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ni maksud dia. Ni para ulama tafsir ni, tuan-tuan. Kita nak ikut kata siapa lagi? Jangan kita menuduh seseorang. Maksud dalam ni wala takfu ni. Jangan kamu menuduh seseorang dengan apa yang kamu tidak ketahui asas padanya. Ini yang hari ini media menjadi hakim. Media menjadi hakim. Orang itu baru disyaki, tapi media sudah main peranan menuduh dia tu bersalah. Kalau semua orang dah sangka buruk pada dia, tiba-tiba apabila dibicarakan, kan, dia tidak bersalah, macam mana kita nak minta maaf dosa dengan dia? Sebab kita dah tuduh dia bersalah. Kemudian orang tu tak bersalah, kita pula kata ni hakim gila sebab hakim ni berat sebelah. Kita buat kata begitu. Kita pun menuduh hakim tu, kata hakim tu menyalahgunakan kuasa dia melepaskan orang itu, sedangkan kita tak tahu asal usul kita. Kita bukan hakim, bukan baca pertuduhan sampai 902 muka surat. Contoh. Tak apalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak setuju tak apa, tapi nak ceritakan ini tentang akhlak kita. Kalau orang semua tak main mata gini, aman kita kan. Tak adalah. Aman kita. Contoh, Pak Imam tak ada isyak ni nanti, contoh kan, terpaksa Pak Bilal jadi imam, kita kat belakang cakap macam-macam dah. Apa punya Pak Imam lah, Pak Pok cakap apa semua kan. Kita orang semua dengar, teruk betul Masjid Bandar tu, Pak Imam pun tak datang bertugas, apa punya Pak Imam lah apa semua. Padahal kita tak tahu saat dia jadi imam tu dia kena cerit beret. Dia tak sempat nak declare saya cerit beret. Masuk tandas dulu, kita menghukum dulu. Ini salah satu akhlak. Saya cakap untuk saya, tuan-tuan, kan. Saya selalu bercakap, sebab saya selalu bercakap kuliah-kuliah ni kan. Jadi akhlak pada kita, akhlak pada diri saya ni, agar kita tak bercakap sesuatu yang boleh menyebabkan kita menghukum orang, sebab kita tak tahu apa asbab dia, punca dia dan sebagainya. Itu perkara yang kedua, dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berakhlak. Jangan mengatakan sesuatu yang belum diketahui, yang kita tak tahu, jangan kita mengatakan sesuatu. Nabi SAW sebut pada kita, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta bila ia menceritakan segala hal yang ia dengar. Allah, berat ni kan. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta apabila dia menceritakan apa yang didengar saja. Dia dengar kan, orang cakap dia dengar, lepas tu dia cerita pada orang lain kan. Cukuplah dia jadi pendusta. Ini baru benda nampak ringan, tapi kita, masyarakat kita pada hari ini kan, tak berapa ambil kisah sangat, tak berapa mengambil
kisah sangat tentang perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran sebagai satu akhlak yang sangat baik. Hadirin hadirat muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah berbicara dengan ilmu, kan? Berbicara dengan ilmu. Suasana masa kita boleh cerita, boleh sembang, tak ada masalah. Kita duduk kedai-kedai kopi, ngeteh dan sebagainya, kita bercerita, nak sembang-sembang, sembang tak ada masalah, kan? Tetapi kita kena jaga batas-batas sembangan kita itu, jangan sampai jadi fitnah, jangan sampai kita mengumpat, mengatur orang dalam kita sembang. Selalu kita jadi pengulas, kan? Macam pengulas bola, selalu kita jadi pengulas yang apabila mengulas benda-benda yang tak betul, ini yang kita takut jadi masalah pada masyarakat kita. Wallahu alam. Yang ketiga, switch dah. Ya. 3 minit lagi. Yang ketiga, ni pun tak habis yang ketiga ni tuan-tuan. Larangan berlaku sombong dan takbur. Yang ketiga, larangan berlaku sombong dan takbur. Lawan bagi sombong dan takbur ini adalah tawaduk. Tapi ni larangan berlaku sombong. Sebab tu nanti kalau panjang umur, kan, kita jumpa nanti dalam usul dakwah bahagian yang kedua. Ini bahagian yang pertama ni. Ini bahagian pertama, kan. Dalam kitab yang bahagian yang kedua nanti tuan-tuan dan puan-puan SWT, kita akan jumpa, kan, bagaimana akhlak-akhlak yang kita kena ada pada kita semua. Antara disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab dalam bahagian yang kedua itu ialah bagaimana kita kena menjadi orang yang tawaduk. Tapi sebelum dia cerita bab tawaduk itu, dia cerita dulu bab takabur. Rupa-rupanya, kan, kita kena tahu dulu takabur itu apa, baru kita boleh jadi tawaduk. Orang tak boleh jadi tawaduk tiba-tiba jadi tawaduk, tak boleh tanpa dia mengenal musuh bagi tawaduk itu adalah takabur. Maka dia kenal dulu takabur. Kalau tuan-tuan baca tasawuf pun, kan, kenal dulu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat jahat ni. Tanda takabur. Sifat-sifat dalam yang merosakkan segala amal-amal kita ini. Larangan berlaku sombong dan takabur. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kan, Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai definisi takbur. Ini tak habis ni, saya stop sampai sini, nanti kita sambung nanti yang akan datang. Definisi takbur itu Nabi SAW sebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW sebut, kan, al-kibru, kibir itu ialah orang yang sombong, takabur. Cukuplah dinamakan dia itu takbur apabila dia ada sifat batarul haq, iaitu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kita bersahabat, antara sahabat dengan kebenaran, kita kena pilih kebenaran, bukan pilih sahabat. Antara sahabat dan kebenaran, bila bertembung antara sahabat dan kebenaran, kita kena pilih kebenaran. Maka kata Nabi, al-kibru batarul haq. Cukuplah kamu ada sifat takbur, sombong, bila kamu batarul haq, kamu menolak kebenaran, dan waghamtun nas. Waghamtun nas ini kamu mempeleceh, memandang hina kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bila dah bangun dah, kita berhenti dulu sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa dan sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang dengan sambungan daripada larangan berlaku sombong dan takbur. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.